Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran Sirah Darjah 5. Jadi hari ini kita akan menyambung lagi pelajaran yang ketiga, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung. Jadi hari ini kita akan meneruskan dengan tajuk kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut muamalat. Sebelum ni kita telah membincangkan tentang kepimpinan Rasulullah dari sudut akidah, ibadat dan akhlak. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang kepimpinan Rasulullah dari sudut muamalat. Okay, sebagaimana biasa, anak-anak boleh buka muka surat 21 kitab Sirah dan gariskan nota mengikut apa yang anak-anak lihat di slide ini. Okey. Gariskan tajuk kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut muamalat. Okey. Kegiatan muamalat masyarakat Arab jahiliyah ialah pertanian dan perdagangan. Pada masa itu, aktiviti pertanian dan perdagangan merupakan kegiatan masyarakat Arab jahiliyah. Muamalat ini tidak berlaku secara adil kerana beberapa perkara berikut. Yang pertama, berlaku penindasan dan tiada tolak ansur dalam kegiatan muamalat. Sebagaimana kita tahu, masyarakat Arab jahiliyah ini merupakan satu masyarakat Arab yang kasar dan juga mengikut kemahuan dia sendiri. Jadi pada masa itu muamalat berlaku dalam penindasan dan tiada tolak ansur. Yang kedua, berlaku penipuan dalam jual beli seperti mengurangkan timbangan. Timbangan dikurang, katakanlah sekilo tak sampai sekilo, tapi pembeli kena bayar dengan harga sekilo. Itu sikap masyarakat Arab pada masa itu. Dan juga dia kadang-kadang dia meletakkan harga yang tinggi. Kata harga tu berharga sekilo RM3, dia jual sekilo, kadang-kadang membawa cecah kepada RM10. Itu merupakan satu penindasan. Yang ketiga, mengamalkan riba dan rasuah. Jadi masyarakat Arab jahiliyah ni suka mengamalkan jual beli riba dan juga rasuah. Okey. Masih dalam tajuk yang sama, kita tengok pula bagaimana pula pada zaman Rasulullah. Allah Ta'ala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah salah laku tersebut, salah laku penindasan itu, dan baginda telah melakukan beberapa perubahan demi keadilan. Seperti jadi dengan kehadiran Rasulullah telah mengubah beberapa peraturan demi keadilan. Seperti yang pertama, memperkenalkan sistem muamalat yang mementingkan sifat tolong-menolong, seperti infak dan derma. Infak ni maksudnya wakaf ataupun kita wakafkan sesuatu perkara. Okey. Yang kedua, mengharamkan unsur penipuan kepada kejujuran dan dalam bermuamalah. Jadi Rasulullah mengharamkan unsur penipuan, tiada muamalat dalam bentuk penipuan. Dan dia memastikan usahawan ataupun penjual menjual dalam sifat jujur. Yang ketiga, mengharamkan unsur riba dan rasuah. Siapa yang Rasulullah tahu mengamalkan riba dan rasuah, Rasulullah akan mengambil tindakan.
Yang keempat, menerapkan unsur ketakwaan kepada Allah semasa bermuamalah. Walaupun dalam keadaan muamalah, kita fokuskan kepada ketakwaan kepada Allah. Sebab Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui. Kita kurangi timbangan pun Allah Ta'ala tahu. Kita naikkan harga pun Allah Ta'ala tahu. Jadi kita kena takut. Kita sentiasa berhati-hati dengan situasi itu. Okey. Tajuk seterusnya pada muka surat 22, gariskan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut perundangan, undang-undang. Okey. Jadi di sini dia paparkan dalam bentuk jadual perbandingan ataupun perbezaan antara perundangan Arab Jahiliyah dan perundangan Islam. Kita pergi kepada setiap satu sudut. Sudut yang pertama, sumber. Perundangan Arab Jahiliyah berpandukan logik akal dan hawa nafsu. Undang-undangnya ikut akal. Pada mereka kalau benda itu betul walaupun salah, dianggap benda itu betul. Tetapi perundangan Islam berpandukan kepada Al-Quran, As-Sunnah, iaitu hadis, ijma' dan qiyas. Itu. Jadi perbezaan, perbandingan antara perundangan Arab Jahiliyah dengan perundangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bentuk hukuman. Perundangan Arab Jahiliyah hukuman yang bersifat menindas dan menyiksa. Dia lebih pada kepada menyiksa dan menindas bersalah. Tetapi perundangan Islam lebih bersifat mendidik dan mencegah. Hukuman Islam dia mendidik supaya jangan lakukan lagi. Dan orang lain yang melihat hukuman itu akan tak berani untuk cuba buat kesalahan itu. Itu perbezaannya. Yang ketiga, keadilan, hak. Arab Jahiliyah menafikan hak wanita dan wanita juga ditindas dan boleh diperdagangkan. Tetapi perundangan Islam, hak wanita dan lelaki adalah terpelihara. Tak kisahlah pesalah itu lelaki atau perempuan, hukumannya sama. Dan yang terakhir, yang keempat, ketetapan perundangan ini tidak lengkap dan tidak bertulis, mengikut kesesuaian pada masa situasi itu. Oleh orang Arab Jahiliyah, dia menghakimi ikut situasi. Kalau yang salah itu kawan dia, dia akan cuba selamatkan kawan dia, dan yang tidak bersalah itu betulkan menjadi salah. Tetapi perundangan Islam lengkap dan bertulis seperti Piagam Madinah. Rasulullah mengajar kalau kita buat sesuatu perkara, kita tulis, catat, supaya boleh digunakan pakai oleh masyarakat seterusnya. Okey, itu perbezaan antara perundangan Arab Jahiliyah dan perundangan Islam. Jadi Ustaz nak anak-anak salin, salin semua tu dalam jadual itu. Tak boleh ringkaskan dah tu. Okey, seterusnya. Tajuk seterusnya, hikmah. Hikmah daripada kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hikmah yang kita tak boleh dapat? Okey. Yang pertama, umat Islam mestilah mencontohi kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Rasulullah adalah role model. Apa sahaja Rasulullah kamu letaklah di mana, dia merupakan seorang yang terbaik. Kalau katalah sebagai anak, dia merupakan anak yang terbaik, yang perlu dicontohi. Kalau dia sebagai seorang bapa yang terbaik. Kalau dia sebagai seorang kawan, sahabat yang terbaik. Dan kalau dalam kenegaraan ini, dia merupakan seorang pemimpin yang terbaik, dan kita seharusnya mencontohi sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, umat Islam hendaklah hidup berpandukan Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma' dan al-qiyas, al-jumu'ah dan al-qiyas. Kalau kita kena berpegang kepada itu, bukan selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah saja.
Qiyasurul jama' dan al-qiyas. Okey, itu panduan hidup kita. Seterusnya, nombor 3, undang-undang Islam adalah lengkap dan sesuai sepanjang zaman. Undang-undang Islam ini tidak di mana pun kita boleh guna pakai, dan sesuai di mana-mana sahaja. Yang keempat, umat Islam hendaklah taat kepada perintah Allah. Tak kisahlah apa saja pun perintah Allah, sama ada perintah itu suruh atau perintah itu larang, kita kena taat. Dan yang terakhir, yang kelima, umat Islam hendaklah melaksanakan muamalat sebagai panduan yang telah ditetapkan dalam Islam. Jadi kalau kita bermuamalat, berniaga, berjual beli, kita kena ikut cara Islam. Jadi kesimpulan daripada ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan terbaik kepada manusia. Sekiranya umat Islam mengikut segala ajaran baginda, Allah Ta'ala menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh itu, umat Islam hendaklah mengamalkan seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu-ragu. Itu kesimpulan daripada kita belajar daripada pertemuan sebelum ini dan pada hari ini, berkaitan dengan Rasulullah pemimpin agung ini. Maka itu kesimpulannya pada muka surat 24. Jadi sebagaimana biasa, Ustaz harap anak-anak dapat buat nota dan snapshot nota kamu dan hantar pada Ustaz melalui Telegram Ustaz. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.